Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah takbir Allahu akbar. Okey, seterusnya seperti yang dijanjikan. Tapi sebelum itu, Bang, saya dengar ada report kata tak dengar suara semua macam mana? Orangnya halus. Ya. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan apa ni man of the moment kita. Tapi sebelum itu kita ketengahkan seorang artis dan seorang pengarang muda yang cukup berbakat. Kita tengok videonya. video Pancin, dengarkan suaranya. Siapakah pengarah muda itu? Jealous bila dengar muda. Saya pernah satu ketika digelar pengarah muda. Ini yang paling penting. Tapi saya digelar pengarah tersohor. Maksudnya dia zohor je. Dia takkan pergi asar, maghrib, isyak. Dia sentiasa zohor. Sebab tu nampak muda ya. Allah berikan pada kita, letak dalam hati kita. Jagalah kelima ini, carilah ia, kerana itulah kebenaran yang sebenar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Peace, love Allah, love Muhammad. Itu je suaranya. Tidak lain tidak bukan Pierre Andre. Dipersilakan. Masya Allah, Masya Allah. Tengok kasut dia. Assalamualaikum. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah. Wah, ramai ni. Saya semua hidup saya tak pernah rasa macam ni. Hari ni tuan-tuan yang mulia, perempuan yang mulia, Allah telah pilih kita untuk berada di sini. Takbir. Allahu akbar. Satu lagi yang membuat saya cemburu. Dia boleh dapat janggut. Macam mana aku boleh dapat janggut? Masya Allah. Senang dapat janggut. Ada satu kisah yang buat saya hari ini kenapa saya ingin berhijrah. Saya baca dalam satu hadis, diriwayatkan satu hari Nabi Muhammad SAW sedang bersedih, sedang berduka. Lalu para sahabat pun datang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau sedang berduka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku sedang merindui saudara maraku." Kemudian para sahabat hairan dan bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara mara kamu?" Rasulullah menjawab, "Bukan." Sahabat bertanya lagi, "Siapakah yang dimaksudkan oleh kamu ya Rasulullah?" "Saudara mara aku yang aku maksudkan itu adalah umat-umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah ketiadaanku." Tuan-tuan, perempuan mulia sekarang, Rasulullah sedang merindui kita. Bilakah kita ingin kembali? Bilakah kita ingin hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh sama-sama menghidupkan balik sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya rasa riang berada di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya juga ini satu pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Okey, Abang Aziz, kita serahkan kepada Pierre untuk meneruskan majlis. Kita ada seorang lagi artis yang memang terkenal. Beliau juga merupakan kawan baik saya, yang saya daripada dulu memang saya mengidolai dia dalam lakonan. Hari ini saya ingin menjemput sahabat saya, itu saudara Kamal Adli. Kita berikan tepukan kepada hidup rap Melaya, bapak rock Melaya, terletak tingkong sama flow ada gaya. Wakar perlu toh, jangan takut toh, budak ramai toh. Pandang ke kiri nampak budak kita toh, pandang ke kanan masih budak kita toh. Payung kembang toh, tak ada siapa nak halang. Budak kita toh, pandai simpan belang. Oops, dari lama hilang, walaya seorang. Watak akan goyang, watak ulu pulang. Apa jalur? Lagu tu tak berapa nak kena. Assalamualaikum, saya Kamal Adli. Assalamualaikum. Saya datang dengan ayah mertua saya. Duduk lah. Pertama sekali Kamal nak cakap terima kasih sebab jemput Kamal kat sini. Sebenarnya dah lama Kamal minat dah dengar ceramah ustaz sendiri dan ada dekat atas pentas ni bersama-sama dengan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Macam malu sebenarnya. Saya malu sebenarnya ni. Saya tak pernah bercakap dengan berapa? Hampir 100,000 orang ya. Alhamdulillah. Selalu saya cakap dalam 4 orang 5 orang je. Kerana dalam 100,000 orang saya rasa macam gugup bergetar-getar kaki saya. Nampak kaki saya ni? Nampak? Ustaz bolehlah cakap.
Dia ni pelakon drama ke raja lawak? Ustaz, dia memang daripada dulu macam tu Ustaz. Dia memang suka kena dengan orang Ustaz. Ya Ustaz. Dia pun sama Ustaz, dia pun suka kena dengan orang. Baik. Dia nak cakap benda mana ni? Saya sebenarnya bila duduk sebelah Ustaz ni jadi gugup Ustaz. Pasal apa? Saya tak tahu, mungkin daripada dulu saya minat Ustaz kan. Tapi bila tengok depan ni, Ustaz ni muda pun ya Ustaz. Ya, tahu tak apa. Betul. Saya perasan kalau Ustaz, tadi saya bergambar dengan Ustaz. Kalau Ustaz bergambar, dia akan satu style. Macam mana Ustaz kalau kita bergambar macam ni? Dia macam manis. Saya dah tiru ni, saya akan cuba dekat photoshoot saya pula. Gunakan gambar tu. Ya. Ustaz. Lama dah jadi pelakon? Saya dah saya dah masuk hampir 4 tahun Ustaz. Rasa-rasanya banyak drama tau. Banyak juga. Filem berapa dah? Saya dah 10 filem. 10? Banyak lah tu. Filem hitam putih ke colour? Saya colour Ustaz. Semua colour tak ada. Semua colour. Asal cakap. Tak ada lagi. Ya. Yang akan datang ni drama ke atau filem? Okey, bulan 2 ni harap semua boleh support filem saya Gangster Celup. Saya bergabung dengan Samsul Yusof. Dia cerita KL gangster campur apa celup, jadi Gangster Celup. Siapa hok jadi gangster tu? Saya dengan Samsul. Saya dengan gangster? Berlakon gangster? Sungguh? Sungguh. Pengarah tu buta ke? Tak, saya mungkin tu pengarah. Tak, saya bila dekat depan kamera lain Ustaz. Saya depan kamera jadi lain. Dia jadi macam tu lah. Sebab gangster ni dia bukan muka gini. Muka macam mana? Muka macam ni. Kenapa muka dia macam gangster? Dia memang gangster. Tapi Ustaz, tapi baru potong rambut. Masya-Allah. Kalau tengok masa rambut panjang pun ni, memang orang tak kata dia tak gangster. Memang orang kata, gangster mana? Saya rasa Ustaz punya janggut lagi gangster. Saya nak simpan panjang tapi tak sampai Ustaz. Saya hero. Okey. Saya dengar PA dia nak ambil Ustaz berlakon ya? Itu pun kalau Ustaz sudi nak berlakon. Ustaz, kalau saya nak buat filem dakwah, Ustaz sudi tak berlakon dalam filem saya? Ya, bukan nak. Pak, nampak? Ni serius? Serius ni Ustaz? Benar. Tengok 100,000 orang tengok. Jangan main-main dengan aku. Betul nak ambil sungguh? Betul Ustaz. Jangan main-main ni. Tapi satu saya nak tanya Ustaz. Kalau Ustaz berlakon, siapa heroin Ustaz nak? Heroin saya tak pilih sangat. Saya syarat cantik, muda, putih. Pilih. Faham? Saya faham. Faham. Hero memang nak tu selalu. Filem tu lah saya nak tengok filem. Kalau sekurang-kurangnya filem macam Titanic, saya berlakon. Kalau naik Honda Car saya duduk sebelah Ustaz, saya jam. Saya tak boleh buat apa lah. Masya-Allah. Nak buat filem. Lama mana dah buat filem? Saya masuk tahun 2013 dah 9 tahun lah. 9 tahun lama dah. Kalau budak sekolah darjah 3 dah. Darjah 3. 9 tahun. 9 tahun dah darjah 3. Bagus. Tapi pernah berlakon tak? Berlakon? Ada? Pernah. Berlakon. Mana lebih rasanya lebih berbakat, sebagai pelakon ataupun pengarah filem? Saya memang sebenarnya cita-cita saya daripada dulu Ustaz, saya nak jadi pengarah filem. Memang daripada kecil lagi. Tapi memang saya target nak jadi pengarah filem kan. Saya belajar filem, saya tidur filem, makan filem, semuanya filem. Sampai umur saya 21 tahun, saya dapat mengarah filem pertama saya. Tapi selepas tu saya rasa, alamak, apa yang saya nak lagi dalam hidup ni? Sebenarnya bukan itu yang saya nak. Sebenarnya hidayah tu yang kita nak, itu yang kita cari. Itu hebat. Ni memang orang filem sungguh. Orang filem sungguh. Sebab dia kata tidur filem, makan filem, semua filem. Memang orang lama sungguh ha. Saya digital, tak filem, digital. Jadi pernah lakon watak apa? Saya selalu kalau berlakon saya ambil watak baik Ustaz. Saya tak ambil watak jahat. Tapi muka jahat.
Ustaz janganlah macam tu Ustaz. Saya dah cuba bawa Ustaz. Ustaz jangan, nanti orang tak panggil saya berlakon Ustaz. Tak nak arah orang sedap sangat kena ke dia. Tak apa, kita tunggu filem nanti Ustaz. Masa buat filem tu kan, orang ni jadi jahat, orang ni jadi baik. Siapa yang kata jahat jadi baik? Ya. Mu juga. Agaknya sekarang kalau ambil jadi pelakon, saya kalau boleh cuba nak kurangkan atau mungkin cuba tidak. Tapi tengok bergantung pada watak juga kan. Kalau boleh untuk berlakon tu saya nak kurangkan, saya lebih pada pengarahan filem-filem bercorak dakwah dan juga penulisan filem-filem bercorak dakwah. Betul. Kita pandai buat filem. Kita buat filem Islam. Nak buat filem tentang rencana, kita semua kemahiran kita ada. Nak kita buat filem. Orang tengok rencana kisah binatang, orang akan ingat kebesaran Allah. Tu juga filem. Bukan orang nak tengok ada hero dengan heroin. Nak, walaupun maknanya gambar hayawan kita ambil buat sebagai rencana, selitkan di situ maknanya ayat Quran. Ni juga tugas pengarah filem. Dia buat filem tak perlu arah peminatang tu, dia tunggu momen tu dan dimasukkan scene. Nak, kerja ni berkait dengan filem. Nak menjayakannya, roh tu kena Islam. Jadi teruskanlah kerja-kerja gini. InsyaAllah lepas ni mungkin saya buat filem Ustaz Azhar dan semua. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Amin. Raja lawak tu. Heroin yang minat sekali siapa? Saya minat Rosna Maris. Saya ramai saya tak boleh kata lah. Tak boleh kata. Nanti saya cakap ni yang heroin yang kecil hati. Intan Lidiana macam mana? Intan Lidiana tu dia heroin ni okey, betul. Macam mana soalan tadi Ustaz? Sama macam saya lah. Saya pun tak boleh cakap sebab kalau saya cakap saya suka heroin ni, dia orang akan peras. Saya faham. Saya tak apalah saya. Tapi orang Terengganu lah, dia orang yang minat tengok drama. Dia kata Kamal ni kalau berlakon muka kongo. Kongo ni macam bengong gitu. Dah sengaja pilih watak tu. Saya banyak watak dah saya main. Yang kongo tu cerita mana ya? Yang pilih ada cerita jadi bodoh-bodoh sikit tu. Cerita mana? Ada. Oh, Kembar Siang. Kembar Siang Kongo. Jadi filem cerita tu orang Terengganu bila dia tengok, dia menarik, dia pun ingat Kamal Adli ni hak mana? Kongo. Terima kasih orang Terengganu. Dah. Siapa suruh berlakon gitu? Tapi saya main dua watak. Betul dah. Mana berjaya lah. Berjaya, mana pandai sungguh berlakon sampai maknanya Kongo sungguh. Dah. Ada soalan untuk saya ni? Saya ada satu soalan. Okey.